forget to subscribe my channel Hang Duk Mana Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Iswadi Muni tentang isu apa. Sama Simbuhun pindah kes menghasut ke Mahkamah Tinggi. Saya cerita sikit. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi yang berdepan dua pertuduhan menghasut berhubung isu pelantikan Menteri Besar Selangor dan penubuhan kerajaan perpaduan dalam satu ceramah politik memohon untuk memindahkan kes dari Mahkamah Seksyen Selayang ke Mahkamah Tinggi Shah Alam. Kita mari kita dengar respon detail daripada Iswadi Muni. Dia akan tengok komen macam biasa. Sanusi mohon kes hasut dipindah ke Mahkamah Tinggi. Bekas Menteri Besar Muhammad Sanusi yang berdepan dua pertuduhan, saya kata dua tadi kan, berhubung isu pelantikan Menteri Besar Selangor dan penubuhan kerajaan perpaduan dalam seceramah, memohon meminta kesnya dipindah ke dari Mahkamah Seksyen ke Mahkamah Tinggi Shah Alam. Okey, Peguam Awang Armada Jaya Awang Mahmud yang mewakili Muhammad Sanusi berkata permohonan itu difailkan semalam telah diserah kepada Peguam Negara pada hari ini. Pengurusan kes di Mahkamah Tinggi Shah Alam ditetapkan pada 24 Januari ini katanya. Dalam pada itu, Awang Armada Jaya berkata pihaknya menulis surat memohon untuk menangguhkan kes perbicaraan itu yang sepatutnya bermula 18 Januari ini di Mahkamah Seksyen Selayang. Pihak kami memohon penangguhan perbicaraan kerana pada 18 dan 19 Januari berikutan Menteri Besar itu iaitu Sanusi perlu keluar negara untuk tugasan rasmi. Keluar negara lah pula. Mahkamah melalui surat untuk membenarkan permohonan pembelaan untuk mengecualikan kehadiran Menteri Besar pada sebutan kes pada 18 hari bulan ini. Okey, Muhammad Sanusi selaku pemohon memfailkan permohonan untuk memindahkan kes antara alasan suatu perbicaraan yang berpatutan dan sama tidak dapat dijalankan Mahkamah Rendah daripada Mahkamah Tinggi. Menerusi notis usul tersebut, Ahli Undang Negeri Jeneri Kedah berkata sekiranya perbicaraan dijalankan Mahkamah Tinggi, ia akan memudahkan pihak-pihak merujuk kepada isu undang-undang rumit. Ini kemungkinan semasa perbicaraan. Mengikut kedua-dua pertuduhan, Muhammad Sanusi menyebut perkataan menghasut di Simpang 4 Taman Mutiara pada Gombak 11 malam. Kedua-dua pertuduhan itu seksyen akta hasutan di bawah seksyen yang sama. Now, taktik bukanlah taktik yang lama, kan? Okay, bukanlah taktik yang baru pertama. Bukanlah taktik yang baru, kan? Cubaan untuk nak apa orang kata what do you call that, untuk nak melengah-lengahkan, menangguh-nangguhkan perbicaraan ini bukanlah sesuatu yang pelik, kita kata, bukan sesuatu yang memeranjatkan. Kenapa saya kata demikian? Sekarang ini dia cuba sebaik mungkin. Yang pertama, dia kata dia tak boleh hadir. Kenapa dia tak boleh hadir? Sebab dia nak apa orang kata, dia nak pergi atas urusan rasmi. Okay. Now, sepatutnya atas urusan rasmi itu mungkinlah benda yang terdapat dielakkan. Tapi kalau kenyataan bertulis, boleh hadir tanpa kehadiran Sanusi. So, okay, satu dan deal. Kemudian dia nak tukar kepada Mahkamah Tinggi. Kenapa dia nak tukar Mahkamah Tinggi? Sebab dia kata kes ini rumit. Kes ini maksimum penjara hasutan 5 tahun, 3 tahun, denda 5,000. So, ini bukan kes rumit, tuan-tuan. Dia sama ada kita sebut atau kita tak sebut, itu saja. Sama ada kita sebut atau kita tak sebut, itu saja. So, sekarang ini, bila dia kata dia sebut atau tidak sebut, so sekarang ini Mahkamah Seksyen pun boleh membuktikan. Dia bukan satu perkara yang complicated. Dia bukanlah satu perkara yang complicated. Okay. Now, untuk menyatakan dia tidak complicated, kita dah dengar sendiri kenyataan Sanusi mempertikaikan berkenaan dengan keturunan Sultan kecuali Sultan Kedah. Kan, sultan-sultan lain dipertikaikan oleh beliau mengenai kenyataan tersebut. Okey. Kenyataan mempertikaikan tentang perkara tersebut. Now, delay taktik ni saya rasa dah lapuk dah. Kalau dia nak delay pun benda ni akan tetap berterusan. Dan bagi saya ini open and shut case lah. Dan kalau kita nak kata 3R, ini adalah classic case of 3R. Cuma sekarang ini kita tengoklah. Sebab saya punya case pun dalam di Mahkamah Seksyen juga. 30 hari bulan ni adalah sambungan kes saya. So, Sanusi, welcome. Tuan Alright. PAS susun strategi
khusus untuk tarik undi bukan Islam. Saya baru tahu dia ni orang Sarawak. Okay. Saya bukan baru tahu, dah dah gitu. Dia orang Baram. Dr. Halimah ni. PAS bakal mengadakan program pemukiman khusus bagi membincangkan pelan strategik menarik sokongan pengundi bukan Islam kepada parti tersebut. Pengerusi Lajnah Perpaduan Nasional PAS Pusat Dr. Halimah Ali berkata, parti itu perlu menguasai isu berkaitan bukan Islam jika ingin menjadi parti dominan dalam kerajaan. Katanya susulan ucapan dasar Abdul Hadi Awang yang menekankan mengenai pengaruh PAS dalam kalangan bukan Islam masih lagi tidak memuaskan. Lajnahnya mahu merangka pelan untuk menjadikan parti terbabit pilihan orang bukan Islam. Ahli Parlimen Kapak itu berkata pihaknya menyasarkan tahun 2030 sebagai detik matlamat tersebut akan dicapai. PAS mahu menjadi parti dominan dan kerajaan di Selangor dan juga pusat. Sudah tentu kita perlu menguasai non-Muslim sehingga menjadikan PAS parti pilihan mereka. Sebab itu kita mahu negeri bersama-sama dalam retreat nanti untuk membincangkan bagaimana cara dan pendekatan mencapai matlamat tersebut. PAS pernah mendapat sokongan meluas masyarakat bukan Islam sebelum ini sehingga menyaksikan parti itu berjaya memenangi kerawasan campuran sama ada peringkat Dewan Undangan Negeri atau di Parlimen. Dia menang sebelum ini, tuan-tuan. Mudah je. Sebagaimana juga dia menang sekarang ini atas satu alasan. PAS dia tak boleh menang dengan sendiri. PAS dia tak boleh menang dengan sendiri. So dia menang sebelum ini atas dua faktor utama. Yang pertama, dia bergabung dengan orang dan dalam gabungan itu, dalam Pakatan Rakyat, dia bergabung dengan parti yang multiracial. Pada masa itu, PAS bergabung dengan DAP. Sehingga wujud perkataan tahaluf siasi. Yang diwujudkan dan disebut oleh siapa, tuan-tuan? Tuan Guru Haji Hadi. Tahaluf siasi membenarkan PAS bergabung dengan DAP pada waktu itu. Dan juga Parti Keadilan Rakyat. Okey? Dan juga Parti Keadilan Rakyat. Malah ada gambar Tuan Guru Haji Hadi peluk Lim Guan Eng. Peluk Lim Kit Siang, tuan-tuan. Jangan pernah lupa dengan benda itu. Memanglah bab kata Mahathir Melayu ni mudah lupa. Tapi janganlah mudah kena lencun, kena kencing. Okey? Itu yang pertama. Yang kedua, PAS boleh menang kerana fulus al-mampus fi dunia wal akhirah. Dia ada kerana faktor wang yang ada pada zaman bersatu. Kita dengar sendiri pendedahan Perdana Menteri. 500 juta. Itu yang didedahkan pada zaman di dalam komunikasi dibelanjakan pada zaman Muhyiddin Yassin alone untuk tujuan publicity. 500 juta, bukan 5 juta, tuan-tuan. To put things into perspective, Perdana Menteri tahun 2023 hanya belanja 50 juta. 10 kali ganda Muhyiddin Yassin belanja pada zaman 2020-2021. Berbanding 150 juta pada zaman Ismail Sabri. Zaman Anwar Ibrahim, 50 juta. Itu pun balance duit daripada 700 juta tersebut. Dah lulus, so guna je lah. Kan? Tak boleh nak tarik balik. Itu dah dalam peruntukan. Kan? Itu dah dalam peruntukan. So, boleh ke soalan kita, PAS ni menarik orang bukan Islam selepas ini? Jawapan mudah saya, selagi mana Tuan Guru Haji Hadi Awang itu hidup, tak boleh. Itu je. Menarik, tuan-tuan, bila disebut hidup ni, siapakah selepas ini yang bakal mengganti beliau? Ini saya cerita. Sudah ada ura-ura di dalam PAS untuk tarik tali kepada siapa bakal pengganti Haji Hadi. Sebab baru-baru ini dilihat Haji Hadi dah pergi balik dialisis tu satu hal kita dah tahu lama. Jantung dah tahu lama dah. Okay? Kita doakanlah yang baik-baik untuk beliau. Tetapi ditakdirkan beliau dah tak mampu lagi ataupun meninggal dunia. Siapa yang bakal ganti? Ini satu persoalan yang menarik. Sanusi sendiri sekarang ini dalam proses untuk digantikan kepada orang lain kerana Sanusi dilihat sudah menjadi liability kepada PAS. Keputusan beliau untuk berkaraoke kepada perempuan bukan mahram di tengah-tengah malam sebenarnya adalah suatu yang mengejutkan pimpinan PAS itu sendiri. Maklumat dalaman saya dapat sebenarnya kenapa Sanusi karaoke ni, tuan-tuan. Dia berkaraoke sebab dia stres sebenarnya dengan keputusan daripada pimpinan-pimpinan PAS yang tidak melantik dan mengangkat dia dalam keadaan dan yang sewajarnya. Dia Menteri Besar Kedah. And yet di dalam pimpinan PAS, he is no one. Yelah, sepatutnya dia timbalan presiden lah. Paling kurang.
Kan? Suatu jawatan yang tinggi lah kita kata. Mungkinlah dia dekat bahagian dia ada. Tak kisahlah tu. Even katakanlah dia memegang jawatan tinggi, which is not, dia sekarang ini dalam kerangka untuk ditukar kepada orang lain sebagai Menteri Besar. Langkah yang akan dibuat adalah langkah kedah. Sebagaimana yang Sanusi sendiri kata. Dia kata, saya jamin ada langkah. Ya, langkah kedah, tuan-tuan. Kes yang akan berlaku, saya akan sebut sekejap lagi kes Sanusi. Kes yang akan berlaku tentang Sanusi ini bukan satu. Saman dia dengan Menteri Besar Negeri Selangor. Saman dia dengan, daripada Vincent Tan. Hasutan dia berkenaan dengan isu Sultan Selangor. Dia ada satu lagi kes hasutan. Satu lagi kes hasutan, saya tak ingat. Tapi ada satu lagi kes yang sekarang ini. Dan juga terpalit, berkemungkinan terpalit dengan kes rasuah KFA dan rasuah REE. Mungkin dia tak kena, tapi in a way itu sudah damage nama dia. Dalam REE, MBI, CEO MBI ditahan, dia adalah pengurusi MBI. MBI itu pun Menteri Besar Incorporated. CEO dia ditahan kerana rasuah. Dalam kes KFA, CEO KFA ditahan. Dia adalah presiden. Presiden kepada siapa, tuan-tuan? KFA. Kita saya baca detail sikit lagi. Dalam pada itu, Awang Armada Jaya berkata pihaknya melalui surat permohonan untuk menangguhkan pembicaraan kes itu yang sepatutnya bermula 11 Januari ini di Mahkamah Seksyen Selayar, dan mahkamah melalui surat yang dihantar kepada pembelaan bersetuju untuk perbicaraan dilapangkan dan prosedur diganti dengan sebutan kes. Pihak kami mohon penangguhan pembicaraan kes pada 18 dan 19 Januari berikutan. Menteri Besar Kedah itu Sanusi perlu keluar negara untuk tugasan rasmi. Okey tuan-tuan, Sanusi minta tangguh lah pula. Okey, mari terus menyokong kajian Perpadanan PMN Assalamualaikum.